وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung bacaan hadis yang ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah berkenaan dengan tajuk kehormatan darah seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud yang lafaznya yang berbunyi, An Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Maksudnya ialah daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama, al-thayyibuz zani, janda yang berzina, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan dirinya daripada jamaah. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Bukhari dalam kitab Diyat, bab firman Allah Taala yang bermaksud annan nafsa bin nafsi, bahawa jiwa dengan jiwa. Hadis bernombor 6484. Manakala Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam kitab Al-Qisamah, bab perkara yang mengharuskan darah muslim, hadis yang bernombor 1676. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mengapa hadis ini penting sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala meletakkannya dalam kitabnya, dalam himpunan hadis 40-nya. Hadis Nabi yang mulia ini merupakan satu penjelasan, penerangan tentang agama Islam yang maha agung. Ia merupakan satu prinsip perundangan yang digunakan untuk memelihara kehidupan seorang muslim. Selagi mana muslim tersebut seorang yang sejahtera, seorang yang selamat, seorang yang tidak memiliki apa-apa kesalahan, kecacatan yang boleh mengancam keamanan masyarakat dan keselamatan individu. Apabila individu dan kehidupannya membahayakan orang lain, kehidupan jamaah, lantaran individu tersebut dihinggapi dengan penyakit ataupun menyimpang daripada kesihatan kemanusiaan ataupun keselamatan fitrah yang boleh menjadi kuman yang beracun, yang boleh merosakkan keutuhan ummah, boleh merosakkan agama, boleh merosakkan akhlak, boleh menjatuhkan kehormatan, serta membawa kepada menyuburkan kejahatan dan kesesatan dalam masyarakat, maka pada waktu itu gugurlah haknya dalam hidup. Ia tidak berhak lagi untuk hidup, kerana hidupnya menjadi sia-sia, dan dia wajib ditamatkan agar manusia lain, agar masyarakat Islam yang lain dapat hidup dengan aman dan tenteram tanpa gangguan ataupun mudarat yang dibawa olehnya. Dalam hal ini Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahmatullah alaihi telah menyebut berkenaan dengan kepentingan hadis ini. Katanya hadis ini adalah di antara prinsip yang penting, sangat penting, lantaran kaitannya dengan suatu yang paling berharga, iaitu darah ataupun nyawa. Hadis ini juga adalah penjelasan halal dan haram yang berhubung dengan nyawa. Pada asalnya darah manusia adalah terpelihara, tidak boleh disakiti, tidak boleh ditumpahi. Darah manusia adalah terpelihara, dijamin oleh Allah. Begitu juga pada logiknya, kerana akal yang bersifat semula jadi, yang dianugerahkan oleh Allah, kasihkan kepada
keberkekalannya manusia yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk ini. Tidak boleh sesiapa menumpahkan darah seseorang. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, untuk lebih mengetahui maksud hadis ini ialah kita tengok penjelasan. Ada beberapa perkataan yang perlu kita beri perhatian. Yang pertamanya, la yahillu damun. La yahillu damun, tidak halal darah. Artinya tidak halal darah untuk ditumpahkan. Maksudnya di sini tidak boleh ada pembunuhan di kalangan manusia. Bi ihda thalath, yang ni salah satu daripada 3 perkara. Maksudnya seseorang yang muslim itu dihalalkan darahnya, boleh dibunuh bila dia melakukan salah satu daripada 3 perkara tersebut. Maknanya ada pengecualiannya. Yang antaranya an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Apa maksud jiwa dengan jiwa? Artinya seseorang itu berhak dibunuh dengan sebab dia telah membunuh orang lain dengan sengaja dan bukan dengan jalan yang hak. Dan itu adalah sebagai balasan imbalan dari perbuatannya yang membunuh. Al-thayyibuz zani, orang yang pernah berkahwin tapi dia berzina. Al-thayyib ni maksudnya bukan anak dara lah. Maksudnya orang yang pernah merasai kenikmatan perkahwinan persetubuhan, kemudian dia berzina. Dan perkataan ini juga boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Disebut juga rajulun thayyib. Rajulun thayyib ni disebut kepada lelaki yang pernah berkahwin dengan imra'ah ataupun pernah berkahwin. Begitu juga perkataan imra'ah thayyib, wanita yang pernah berkahwin. Tapi kebiasaannya ia digunakan untuk para wanita. Dan perkataan zina ini dari segi bahasanya bermaksud kejahatan. Manakala mengikut istilah syarak pula, zina ini ialah seorang lelaki yang menyetubuhi seorang wanita yang hidup pada farashnya tanpa nikah. Menyetubuhi wanita yang masih hidup pada farashnya tanpa nikah. Itu dipanggil zina pada hukum syarak. Manakala yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Lafaz ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Tirmizi. Manakala dalam riwayat Al-Imam Bukhari disebut al-mariqu minad-din. Al-mariqu minad-din. Daripada perkataan al-muruq. Apa maksud perkataan al-muruq? Al-mariqu al-muruq. Apa maksud perkataan al-muruq? Yang bermaksud keluar. Keluar daripada agama. Ad-din. Ad-din di sini apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya agama Islam. Orang yang keluar daripada agama Islam ataupun dipanggil murtad. Al-mufariqul jamaah pula ialah orang yang keluar daripada jamaah muslimin secara murtad. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok, ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian dalam hadis ini. Yang pertamanya ialah kehormatan darah seorang muslim. Seorang yang telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia telah berikrar dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan keesaannya, membenarkan kenabian Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi yang terakhir, penutup kepada nabi-nabi, serta mengiktiraf risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan ikrar ini bermakna dia telah menjaga, telah memelihara darah, jiwa dan hidupnya. Tidak boleh sesiapa pun termasuk dirinya sendiri menumpahkan darah ataupun membunuhnya. Dia sendiri tidak boleh membunuh dirinya. Begitu juga orang lain. Dan hak penjagaan ini kekal, lazim untuknya, tidak terpisah daripada seorang Muslim. Dan dia tidak boleh dinafi dan tidak boleh dirampas ataupun tidak boleh dihilangkan. Kecuali apabila dia melakukan salah satu daripada 3 jenayah. Apakah jenayah itu? Ketiga-tiga jenayah ini boleh menghilangkan hak, boleh menghilangkan penjagaan tadi terhadap pelakunya dan darahnya halal untuk ditumpahkan. Apakah 3 jenayah tersebut? Yang pertamanya, membunuh dengan sengaja tanpa hak. Dia bunuh orang lain dengan sengaja dan dia tidak berhak pada pembunuhan itu. Yang kedua, dia berzina setelah dia berkahwin. Dia ada hak, dia ada yang halal, kenapa dia mencari yang haram. Yang ketiga, dia murtad. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hukum rejam. Pernah dengar hukum rejam?
Masih adakah hukum rejam? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ijma' umat Islam mengatakan bahawa hukuman bagi penzina yang telah berkahwin, dipanggil penzina muhsan, ialah direjam sampai mati setelah dia mencerobohi kehormatan orang lain dengan berzina. Setelah Allah mengurniakan kepadanya nikmat yang halal, tetapi dia menukar, menggantikannya dengan yang tak baik. Dia ganti yang baik dengan yang kotor. Dia menodai nilai kemanusiaan dengan percampuran baka, dengan merosakkan keturunan, dan dia mengingkari larangan Allah, wala taqrabuz zina. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, kerana sesungguhnya zina itu salah satu perbuatan yang keji dan jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, muhsan ini seorang yang merdeka, seorang yang baligh dan berakal, yang telah melakukan persetubuhan ataupun disetubuhi. Kalau lelaki dia melakukan persetubuhan, kalau wanita dia disetubuhi di bahagian kubulnya. Muhsan ini adalah seorang yang merdeka, yang berakal, yang baligh, yang telah melakukan persetubuhan ataupun disetubuhi pada kubulnya melalui jalan nikah yang sah, yang sahih. Jadi hukuman rejam ini sabit berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah maksudnya para imam hadis telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merejam seorang sahabat yang bernama Ma'is. Siapakah Ma'is ini? Dia seorang sahabat yang sudah berkeluarga dan Rasul merejamnya kerana dia telah datang mengaku dia telah berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merejam Ma'is. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan perawinya yang lain, dan juga dalam riwayat yang lain disebut bahawa Rasulullah pernah merejam seorang Al-Ghamidiyah, seorang wanita. Mana seorang lelaki pernah direjam dan seorang wanita pernah direjam. Al-Jamaah telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, ya Umair, pergilah dan telitilah isteri orang ini. Jika dia mengaku berzina, maka rejamlah dia. Maka pergilah Umair kepadanya dan ternyata wanita itu mengaku. Lalu dia dihukum rejam. Hukuman rejam dahulunya memang ada dalam Al-Quran, tetapi telah dinasahkan bacaannya. Lafaznya berbunyi, Asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Orang lelaki dan wanita yang berzina, maksudnya dia dah tua, dia telah berkahwin, dia berzina, maka rejamlah keduanya sebagai hukuman daripada Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibnu Abbas telah melakukan istinbat terhadap hukuman rejam daripada Al-Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu utusanku menerangkan kepada kamu banyak hal, banyak hukum yang kamu sembunyikan, dan Allah Ta'ala telah memberi keampunan. Ibn Abbas berkata, barang siapa yang mengkufuri hukuman rejam berarti dia telah mengkufuri Al-Quran tanpa disedarinya. Kemudian beliau membaca ayat di atas seraya berkata, hukuman rejam adalah di antara hukuman yang mereka sembunyikan. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i dan Al-Hakim, dan Al-Imam Hakim berkata sanadnya adalah sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala dari segi ijma' ulama mengatakan tentang qiyas. Qiyas umat Islam mengatakan, qiyas ulama Islam mengatakan bahawa sesiapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, dia berhak dijatuhkan hukuman qisas. Hukuman qisas. Hukuman qisas ni apa?
hukuman balas, bunuh balas. Allah Ta'ala berfirman, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. Dan kami tetapkan ke atas mereka dalam Al-Quran, dalam Taurat, fiha untuk ahli kitab, dalam Taurat bahawa jiwa dibalas jiwa. Apakah maksud jiwa dibalas jiwa? Hukuman jiwa dibalas jiwa ini ditetapkan agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman. Allah Ta'ala berfirman, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Dalam hubungan kisas ini ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang beriman, orang berakal, ya ulil albab. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Wahai orang yang berakal, hukuman kisas itu adalah kehidupan. Bagaimana kita sebagai orang berakal cuba memahami maksud kisas itu, bunuh balas itu satu kehidupan. Sebenarnya seorang mukallaf yang dihukum bunuh, bila dia melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa hak, sama ada pembunuh ataupun dibunuh itu seorang lelaki ataupun wanita, sebagaimana yang disebut dalam kitab Amru bin Hazm daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang lelaki dihukum bunuh dengan membunuh seorang wanita. Juga telah sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum seorang Yahudi lelaki yang membunuh seorang gadis hamba, gadis suruhan. Hukuman kisas gugur apabila wali ataupun pihak keluarga yang terbunuh memberikan kemaafan. Ijma' ulama' juga mengatakan bahawa wajib kisas ke atas pembunuh dan yang terbunuh adalah kafir. Kalau yang membunuh itu Muslim tapi yang terbunuh itu kafir, ijma' ulama' mengatakan wajib juga kisas. Tapi mereka berbeza pendapat apabila yang dibunuh itu bukan kafir harbi, seperti kafir zimmi ataupun kafir musta'man. Musta'man yang orang mendapat perlindungan. Sebagian ulama di antara mereka, iaitu ulama mazhab Hanafi, mengatakan bahawa wajib kisas juga berdasarkan ayat yang umum ini, umum firman Allah Ta'ala, annan nafsa bin nafsi. Jiwa dibalas jiwa. Ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas jiwa. Tetapi sebagian ulama yang lain, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki, mereka berpendapat bahawa tidak boleh dikisas sama sekali seorang Muslim kerana membunuh kafir. Kerana mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya, iaitu Nabi SAW pernah bersabda, وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. Tidak dihukum bunuh seorang Muslim dengan sebab membunuh orang kafir. Mereka menganggap hadis ini mengkhususkan umum yang terdapat pada hadis yang lain ataupun ayat yang lain yang menyebut bahawa jiwa dibayar jiwa. Dan jumhur fuqaha berpendapat bahawa bapa tidak dikisas dengan sebab membunuh anak kandungnya. Hal ini diriwayatkan berdasarkan riwayat daripada sahih daripada Ibnu Umar, dia tidak membunuh bapa yang membunuh anaknya. Perkara ini kalau kita ingin bincangkan dan kita ingin teliti, hikmahnya sangat besar. Tetapi kita tinggalkan dahulu perbincangan itu, kita teruskan kepada isu ataupun perkara yang lain, iaitu hukum murtad. Hukum murtad, ulama Islam berpendapat bahawa ataupun bersepakat apabila seorang Muslim itu murtad dan dia bertegas nak berterusan dalam keadaan kekafirannya, dia tidak nak kembali kepada fitrah Islam, setelah dia diminta bertaubat, dinasihatkan, maka ketika itu dia dijatuhkan hukuman bunuh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang keluar daripada agamanya, maka hendaklah dia dibunuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Ashabus Sunan daripada Ibn Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya, maka hendaklah dia dibunuh. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah hukuman bunuh terhadap wanita yang murtad. Kalau lelaki bunuh, kalau wanita yang murtad macam mana?
Jumhur ulama berpendapat bahawa dia juga dibunuh seperti lelaki berdasarkan dalil hadis ini yang umum. Umum untuk general pada semua. Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi berpendapat bahawa wanita tidak dibunuh, tetapi dia dikurung sehingga dia kembali kepada Islam ataupun dia mati dalam kurungan. Ini berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan perawi lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh wanita dalam peperangan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membezakan di antara wanita kafir dan wanita murtad. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada juga hukum orang yang meninggalkan solat. Bagaimana hukuman kepada orang yang meninggalkan solat? Adakah dia kafir? Ijma' muslimin mengatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan solat dan mengingkarinya, maka dia menjadi kafir. Dia dikira murtad dan dia dikenakan hukuman riddah. Sekiranya dia meninggalkan solat kerana malas dan masih mengakui kefarduannya, maka para ulama berbeza pendapat. Menurut jumhur ulama, orang tersebut disuruh bertaubat. Kalau dia tidak mahu bertaubat, maka dia dibunuh sebagai hukuman had. Bukannya hukuman kafir. Dia dibunuh hukuman had. Hukuman hudud lah. Al-Imam Ahmad rahmatullah alaihi dan sebagian ulama Maliki berpendapat bahawa orang tersebut dibunuh kerana kufur. Bila dia ingkar kepada perintah Allah tentang wa aqimus salah ini, maka dia telah kufur. Manakala ulama Hanafiyah pula, mereka berpendapat orang tersebut dikurung sehingga dia melakukan solat ataupun sehinggalah dia mati. Dalam kurungan, dia boleh ditakzir dengan diratan, dipukul ataupun sebagainya. Kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Hendaklah kamu salat dan jangan kamu tergolong dalam golongan orang musyrik. Dan firman Allah Ta'ala lagi, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Oleh itu, jika mereka bertaubat dari kekufuran dan mereka mendirikan salat, mereka memberikan zakat, maka mereka itu adalah saudara kamu seagama dengan kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah." Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Pemisah di antara seorang dengan kekufuran ialah meninggalkan salat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Muslim bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dalam Sahih Muslim. Begitu juga hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ahda alladhi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar." Ikatan perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, soalannya, siapakah yang boleh melaksanakan hukuman qisas dan hukuman hudud ini? Itu penting untuk kita beri penekanan. Orang yang melaksanakan hukum qisas ini adalah terletak pada bahu para pemerintah ataupun pada wali keluarga. Wali kepada yang terbunuh berdasarkan pada perintah daripada pemerintah. Begitu juga hukuman orang murtad dan penzina yang muhsan. Ia dilaksanakan hukuman oleh orang yang diperintahkan oleh pemerintah. Pemerintah, raja, kerajaan bagi kekuasaan itu kepada penguatkuasa siapa? Penjara, kepada polis, kepada siapa? Dia diserahkan kuasa itu, punca kuasa daripada punca kuasanya pemerintah. Jadi apabila wali melakukan qisas tanpa keizinan pemerintah, atau seseorang membunuh orang yang murtad ataupun seorang yang membunuh penzina yang muhsan tanpa arahan daripada pemerintah, dia mengambil tindakan sewenang-wenangnya, maka mereka akan ditakzir kerana telah melampaui batas dengan mengambil kuasa pemerintah. Mereka tidak dibunuh kerana pembunuhan yang mereka melakukan itu adalah dengan hak, cuma dia tidak layak untuk melaksanakannya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawa
Agama yang kita anuti ini yang dianggap, yang diiktibar adalah agama yang didokong oleh jamaah muslimin, iaitu majoriti orang Islam di kalangan mereka. Agama ini mendorong kita agar beriltizam dengan jamaah muslimin dan jangan kita menyimpan daripada kumpulan muslimin. Ia juga memberi kefahaman kepada kita bahawa menjauhkan diri daripada ketiga-tiga kejahatan tersebut dan berwaspada agar tidak terjerumus, terpesong, terperosok ke dalamnya. Dan hadis ini juga mendidik masyarakat agar takut kepada Allah dan sentiasa bermuraqabah, merasai segala gerak-geri kita diperhatikan oleh Allah, sama ada ketika kita bersunyi-sunyian ataupun kita berada di tempat yang ramai, terang-terangan. Kemudian, hukum hudud ini adalah wajib dalam Islam dengan tujuan untuk nakal dalam penahan, sebagai nakalan, sebagai penahan, pencegah. Jadi tujuannya untuk mencegah dan juga untuk memelihara. Begitu juga hukum qisas tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan pedang menurut pandangan Imam Mazhab Syafi'i. Adapun menurut ulama Syafi'i, saya tersilap. Dalam mazhab Hanafi, hukuman qisas ini dia dihukum dengan pancung, dengan pedang. Manakala dalam mazhab Syafi'i, pembunuh itu dihukum bunuh dengan menggunakan alat yang serupa dengan alat yang digunakannya. Digunakan alat apa, dia dibunuh menggunakan alat itu untuk membunuh, dan wali boleh menggantinya dengan pedang. Dia bunuh dengan apa? Jadi wali boleh menggunakan alat yang sama ataupun boleh ditukar dengan pedang. Jadi inilah ringkasan ataupun sedikit kefahaman kita perbincangan berkenaan dengan hadis berkenaan dengan orang yang berhak dibunuh apabila dia melaksanakan ataupun dia telah mengancam keselamatan awam. Dia mengancam keselamatan awam. Dan apabila dia telah menggadaikan kehormatan dirinya, dan di sinilah kita tengok bagaimanakah Islam meletakkan hak yang tinggi kepada kehormatan seorang Muslim. Kehormatan darah seorang Muslim tidak boleh kita tumpahkan dengan sewenang-wenangnya. Mesti dipelihara, mesti dihormati, mesti dijaga. Kecuali kalau dia sendiri melanggar ataupun dia sendiri telah menumpahkan ataupun dia telah memberikan melanggar hak tersebut, maka dia terdedah kepada ancaman untuk ditumpahkan darahnya. Mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini memberikan manfaat pada semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.